Jadi selamat pagi kepada semua para pelajar 5K3. Jadi hari ini kita akan masuk kepada bab yang ketujuh. Itu tajuk dia membina kesejahteraan negara. Jadi bagi sesiapa yang ada buku teks, anda bolehlah rujuk muka surat 139. Kalau anda ada buku teks, anda boleh rujuk muka surat 139. Okay. Jadi pada pelajaran yang lalu kita telah belajar tentang kerusuhan kaum kan. Okay. Itu tragedi 13 Mei. Okay. Jadi ini berlaku kerana pada masa itu berlaku masalah dalam perpaduan lah. Okay. Masalah dalam perpaduan. Okay. Jadi kita akan lihat bagaimana kerajaan kita, okay, kerajaan Malaysia mengatasi isu tersebut. Okay. Untuk membina kesejahteraan negara. Okay, sebab perpaduan ini sangat penting. Okay. Jadi kita tengok tajuk dia. Okay, tajuk bab yang ke-7 ini, dia ada perpaduan dalam integrasi nasional, dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa ibu, dasar kebudayaan kebangsaan, sukan sebagai alat perpaduan, dan rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan rakyat. Okay, kita tengok yang pertama, perpaduan dan integrasi nasional. Okay, bagi yang ada buku teks, muka surat 140. Okay, perpaduan dan integrasi nasional. Tuan Cik lah perpaduan. Okay, jadi pembinaan negara kita adalah berdasarkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Jadi inilah asas kekuatan negara kita. Jadi kita tengok apa maksud perpaduan. Apa maksud integrasi nasional? Okey, perpaduan. Apa maksud perpaduan? Perpaduan kaum ini, maksud dia adalah di mana kadar rakyat, kadar rakyat daripada pelbagai etnik ini kaum, suku, agama dan wilayah. Hidup secara aman dalam masyarakat yang bersatu. Maksudnya perpaduan inilah apa? Kadar rakyat daripada pelbagai etnik, agama, kawasan, wilayah, hidup secara aman dan bersatu. Jadi mereka memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan. Memberi komitmen yang penuh, maksudnya berdedikasi kepada negara, kepada identiti kebangsaan, berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Lepas tu kita tengok maksud integrasi nasional. Apa maksud integrasi nasional? Integrasi nasional ini adalah satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Bagi membentuk satu bangsa. Ingat ini ya. Bagi membentuk satu bangsa. Bentuk satu bangsa. Ingat. Mereka ini mempunyai identiti sendiri berasaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Maksudnya kedua-dua ini dia mesti berteraskan perlembagaan dengan rukun negara. Jadi perpaduan kaum, rakyat daripada pelbagai etnik, agama, wilayah hidup aman dan bersatu. Integrasi nasional ini adalah proses merapatkan, satu usaha yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah. Boleh faham? Integrasi nasional ini dia ada negeri dengan wilayah serta membentuk satu bangsa. Satu bangsa Malaysia lah. Bangsa negara. Boleh ya. Jadi ini maksud lah. Anda kena cakna dengan maksud ini ya. Sebab maksud ini ya, kalau ikut format lama dalam SPM dia biasanya ada soalan tentang maksud tau. Dan soalan maksud ini adalah soalan yang pertama. Contohnya kalau structure dia biasanya duduk pada soalan pertama. Kalau essay pun sama. Dia duduk pada tangga yang pertama. Soalan yang pertama lah. Biasanya. Jadi anda don't cakna macam ABC. Essay ABC mungkin A adalah dia tentang makna.
Okay, macam structure pun A, B, C, D. Okay, A ini biasanya adalah tentang makna. CD ni tentang kebat kan. Jadi anda tolong ambil perhatian tentang makna. Okay, jadi anda tengok di sini. Okay, dulu sebenarnya salah satu usaha nasional, okay, yang dijalankan oleh kerajaan adalah melalui pengenalan Ferry Malaysia. Okay, perkhidmatan Ferry Malaysia. Okay, ini Ferry Malaysia. Ferry Malaysia ini, dia ni adalah satu kapal yang besar lah, mewah. Okay. Jadi Ferry Malaysia ini bertujuan untuk apa? Mengintegrasi penduduk dari Semenanjung Malaysia dengan Sabah dengan Sarawak. Jadi Ferry Malaysia ini membuat pelayaran ke 3 kawasan ini, Semenanjung Malaysia, Sarawak dengan Sabah. Tujuan dia adalah integrasi, okay, di antara penduduk di 3 kawasan ini. Okay, tetapi Ferry Malaysia ini ditamatkan pada tahun 1989. Kenapa? Sebab kebakaran ruang enjin. Okay, kebakaran pada ruang enjin serta kos penyelenggaraan yang tinggi. Okay, sebab ini kapal yang besar, banyak kemudahan di situ. Jadi kalau ada kerosakan, untuk menyelenggarakannya, untuk membaikinya, kos dia tinggi. Okay, soalan, mengapakah perkhidmatan feri perlu diperkenalkan dan diperluas ke seluruh negara? Okay, mengapakah perkhidmatan feri Malaysia perlu diperkenalkan dan diperluaskan ke seluruh negara? Okay, soalan ini saya besarkan sedikit. Okay, soalan ini, okay, mengapa Ferry Malaysia perlu diperkenalkan dan diperluaskan ke seluruh negara? Okay, jawapan dia ada di sini sebenarnya. Inilah jawapan dia. Okay. Ia perlu diperkenalkan untuk apa? Untuk mengintegrasikan penduduk di Semenanjung Malaysia dan Sarawak serta Sabah. Okay, mengintegrasikan penduduk. Okay, untuk mengeratkan hubungan penduduk di kawasan yang berlainan, yang jauh. Jadi ini maksud perpaduan dengan integrasi nasional. Tadi kita pun sudah belajar. Okay, kalau perpaduan inilah keadaan masyarakat yang pelbagai etnik, kaum, agama. Okay, mereka ini hidup aman dan bersatu. Okay, aman dan bersatu. Okay, kalau integrasi nasional, dia ini adalah satu usaha untuk apa? Merapatkan, satu proses untuk merapatkan hubungan masyarakat di antara negeri dengan wilayah. Kalau Ferry Malaysia ini, dia ini adalah integrasi nasional. Okay, boleh dah faham? Ya. Okay, jadi sekarang kita tengok latar belakang hubungan kaum. Okay, latar belakang hubungan kaum. Okay, jadi pentadbiran British menyebabkan pemisahan kaum dari segi ekonomi dengan pertempatan. Jadi semasa British memerintah negara kita, British mengamalkan dasar pecah dan perintah, di mana setiap kaum diasingkan mengikut pekerjaan, ekonomi serta pertempatan mereka. Contohnya, kalau orang Cina, lombong biji timah. Okay. Ataupun berniaga. Okay, perniagaan. Kalau orang India, ladang getah. Okay, setor pelandangan. Kalau orang Melayu, dia kekal dalam pertanian tradisional, itu menanam padi. Okay. Jadi kegiatan ekonomi dia berbeza. Serta pertempatan berbeza. Kalau Cina, dia tinggal di bandar ataupun kawasan yang berdekatan dengan lombong biji timah. Kalau orang India, biasanya di kawasan peladangan, estate. Kalau orang Melayu, biasanya di kawasan luar bandar, di kampung. Okay, sebab mereka terlibat dalam pertanian, ekonomi tradisional, itu pertanian. Jadi, disebabkan kegiatan ekonomi dan pertempatan ini berbeza, jadi ini menyebabkan berlaku pemisahan kaum dan membawa masalah kepada perpaduan. Jadi ini menyebabkan setiap kaum mendapat kesukaran untuk memahami adat, resam dan budaya kaum lain sebab mereka hidup berasingan. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, semasa negara kita sedang menuju ke arah kemerdekaan, para pemimpin pelbagai kaum telah bekerja sama untuk mewujudkan perpaduan. Jadi beberapa faktor sejarah
telah dikenal pasti. Okey, beberapa faktor sejarah telah dikenal pasti sebagai punca kepada masalah perpaduan ini. Okey, faktor sejarah ini adalah punca kepada masalah perpaduan. Okey, jadi ini kita boleh lihat dari segi pentadbiran, kegiatan ekonomi, pertempatan, sistem pendidikan dan fahaman politik. Okey, kita tengok satu demi satu. Okey, kita tengok yang pertama, pentadbiran. Okey, pentadbiran ini bermula dengan pengenalan sistem residen. Okey, sistem residen yang sebenarnya telah memecahkan negeri-negeri Melayu. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu dan lagi satu negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, dia memecahkan. Dan setiap negeri ada sistem residen yang berlainan. Perak, Selangor, Negeri Sembilan Pahang, ada sistem residen yang berlainan. Okey, residen dia peranan dia lain-lain. Lagi satu, dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi. Okay, menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor pelumbungan dan perladangan serta perniagaan. Contohnya orang Cina pelumbungan biji timah serta perniagaan. Orang India perladangan getah. Di manakala kaum Bumiputera seperti yang saya katakan tadi, dia lebih kepada kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Contohnya pertanian. Okay, pertanian. Jadi petani, jadi nelayan. Okay. Jadi ini menyebabkan mereka terpisah. Okay. Jadi apa kesan dia? Kaum ini dia terpisah antara satu sama lain dan berlaku keregangan hubungan antara kaum. Okay. Jadi ini menyebabkan peristiwa 13 Mei pada tahun yang seterusnya. Okay. Ini dari segi pentadbiran British. Jadi pentadbiran British ini dia ada satu nama tau. Nama dia adalah dasar pecah dan perintah. Mungkin pelajar boleh salin. Okay. Dasar pecah dan perintah. Bahasa Inggeris divide and rule. Ini adalah dasar pentadbiran British. Okay. Yang membezakan kaum dan ikut ekonomi dengan pertempatan. Okay. Lepas itu kita tengok kegiatan ekonomi dengan pertempatan. Jadi sama dengan ini. Okey, kegiatan ekonomi dan pendapatan. Okey, kita boleh lihat dua kegiatan itu pelumbungan biji timah dan getah. Okey, kegiatan ekonomi yang berbeza ini menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan juga. Okey. Jadi rakyat terpisah dari segi pertempatan yang wujud di kawasan pelumbungan, bandar, estate ni ladang lah, serta kampung. Lombong, Cina. Bandar, Cina. Estate, India. Kampung, orang Melayu. Okay. Jadi ini menyebabkan setiap kaum kurang berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang pada masa yang sama. Okay. Sebenarnya ini sama dengan inilah, dia ada kaitan. Okay. Dia ada kaitan. Okay. Di dalam buku teks anda boleh garis lah apa yang saya garis ini. Okay. Atau anda boleh lihat rakaman semula untuk garis. Okay. Lepas tu kita tengok apa yang berlaku lagi. Okay. Sistem pendidikan. Untuk sistem pendidikan, anda lihat sini. Okay. Sistem pendidikan wujud. Okay. Semasa zaman British, kita ada sistem pendidikan vernacular. Apa maksud sistem pendidikan vernacular? Maksudnya setiap kaum ada sekolah dan pendidikannya masing-masing. Okay, contohnya Melayu, Cina, India dan Inggeris. Okay, jadi vernacular ini dia mengikut kaum masing-masing. Okay, kita ada sekolah Cina, sekolah Tamil untuk orang India, sekolah Melayu dan sekolah Inggeris. Okay, sekolah Inggeris ini biasanya untuk mereka yang tinggal di bandar, mereka yang kaya. Okay, kita tengok dari segi faham politik. Okay, faham politik. Okay, faham politik berasaskan kaum juga berlaku. Okay, ini kita boleh lihat dari segi penubuhan parti politik. Parti politik ikut kaum. Contohnya apa? UMNO untuk orang Melayu, MCA untuk orang India,
bukan, sorry, MIC untuk orang India, MIC untuk orang India, MCA untuk orang Cina. Okay. Jadi kita ada parti yang berbeza kaum, okay, berbeza kaum. Tetapi pemimpin-pemimpin ini mereka telah melakukan usaha bekerja sama. Jadi kita ada perkataan polarisasi kaum. Polarisasi kaum maksudnya perbezaan kaum yang telah terpecah. Okay, akibat bertepatan dengan kegiatan ekonomi. Jadi parti politik yang ikut kaum ini dia memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Okay, jadi isu yang diperjuangkan adalah seperti bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi kaum masing-masing. Jadi ini mempengaruhi hubungan antara kaum. Okay, hubungan antara kaum. Jadi kita lihat semula, okay, apakah faktor sejarah ataupun kesan ataupun dasar British terhadap masalah perpaduan di dalam kita. Satu, pentadbiran. Okay, pentadbiran. Okay, dasar British yang membawa masuk pekerja dari luar mengikut ekonomi yang berbeza menyebabkan mereka terpisah. Dua, kegiatan ekonomi dan pertempatan yang berbeza di antara kaum, okay, menyebabkan kaum kurang berinteraksi. Okay, yang ketiga, sistem pendidikan vernacular menyebabkan okay, berlaku pemikiran di kalangan rakyat yang berbeza. Berlaku pemikiran dalam kalangan rakyat. Lupa saya garis tadi. Okay, dan lagi satulah faham politik di mana penubuhan parti politik berasaskan kaum memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Okay. Jadi ini mempengaruhi hubungan antara kaum. Okay, jadi ini adalah faktor atau kesan dasar British. Okay, jadi disebabkan ada masalah perpaduan yang berlaku. Jadi kerajaan negara kita selepas kemerdekaan telah melakukan pelbagai usaha untuk membentuk perpaduan dan integrasi nasional. Okay, jadi kita tengok apa usaha dia dari segi politik, ekonomi dengan sosial. Memperkasakan maksudnya menguatkan, memperkukuhkan, okay, perpaduan dan integrasi nasional. Jadi apa usaha kerajaan? Okay, dari segi politik. Okay, dari segi politik, okay, saya guna warna yang berlainan. Okay. Jabatan Perpaduan Negara telah dibentuk. Jabatan Perpaduan Negara di bawah kuasa Mageran. Okay. Di bawah kuasa Mageran, Jabatan Perpaduan Negara telah dibentuk. Jadi Jabatan Kuasa Perpaduan Negara ini berperanan untuk apa? Mendraft satu ideologi, okay, untuk negara, satu pegangan untuk negara yang kita panggil sebagai rukun negara. Okay, selepas peristiwa 13 Mei kerusuhan kaum. Okay, jadi Jabatan Perpaduan Negara ini dia perlu bentuk satu ideologi ataupun pegangan yang boleh dipegang oleh semua kaum di negara kita. Dan pegangan itu adalah rukun negara. Okey, dua, melafazkan pembentukan Majlis Muhibah Negara. Okay, jadi kita ada penubuhan Majlis Muhibah Negara. Tujuan dia menggalakkan perkembangan peranan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Okay? Jadi Majlis Muhibah Negara ini adalah menggalakkan perkembangan perasaan muhibah, perasaan harmoni. Muhibah ini harmoni. Okay? Harmoni antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Okay, lepas tu kita ada Majlis Perundingan Negara. Majlis Perundingan Negara ini ditubuhkan atas tujuan apa? Okay, atas tujuan apa? Okay. Mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri. Jadi Majlis Perundingan Negeri ini dia menyediakan satu garis panduan kerjasama. Okay. Okay, satu garis panduan untuk kerja sama antara kaum, negeri, serta wilayah. Selain itu, Majlis Perundingan Negara ini juga bertujuan untuk memupuk semangat ataupun identiti kebangsaan di kalangan rakyat. Jadi rakyat perlu ada
perlu ada semangat ini. Semangat identiti kebangsaan. Dan lagi satu adalah ini. Okey. Berbentuk gabungan parti politik pelbagai kaum. Okey. Membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum untuk mewujudkan apa? Keharmonian dan kestabilan politik. Jadi kita ada Barisan Nasional yang terdiri daripada UMNO, MCA, MIC serta parti-parti politik yang lain. Okay. Gabungan politik pelbagai kaum, kerjasama antara kaum. Okay. Dan lagi satu adalah menyelaraskan, menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri. Okay. Tujuan dia adalah untuk integrasi antara negeri. Okay. Menyelaraskan perkhidmatan awam antara negeri, di mana setiap negeri ini, perkhidmatan awamnya, jabatan dia sama. Jabatannya sama. Contohnya macam sekolah. Sekolah, setiap sekolah di negeri ini dengan negeri itu, sukatan pelajaran adalah sama. Bahasa pengantar pun sama. Apa yang dibelajari sama. Buku teks sama. Boleh? Jadi ini adalah untuk menyelaraskan perkhidmatan awam lah. Jadi setiap jabatan dia mengikut satu peraturan yang sama lah. Jadi sekali lagi saya simpulkan dari segi politik, apakah majlis atau jabatan yang digabungkan? Satu, Jabatan Perpaduan Negara. Ini adalah untuk apa? Ini adalah untuk negara, ini adalah untuk menerap ideologi negara ataupun dukun negara. Yang kedua yang anda boleh lihat, ini adalah rumusan dia. Yang kedua adalah ini rumusannya, Majlis Perundingan Negara. Menjadikan apa? Garis panduan. Garis panduan kerja sama. Antara kaum, antara negeri dengan selain itu kita ada apa lagi? Majlis Muhibah Negara. Ada perasaan muhibah. Antara kaum. Galak, semangat, perasaan muhibah. Antara masyarakat berbilang kaum. Jadi ini adalah 3 badan yang ditubuhkan di bawah politik. Di usaha lain adalah gabungan parti politik serta menjelaskan perkhidmatan awam. Next. Kita pergi ke sini ya. Kita pergi ke sini. Ekonomi. Dari segi ekonomi ya, kita lihat. Dari segi ekonomi, kita ada rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Kita telah belajar ini pada topik yang sebelum ini kan, tentang isu pembangunan dan ekonomi. Kita ada rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Rancangan ini memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Semua kaum. Jadi dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia ini, kita ada dasar pembangunan ekonomi. Kita ada dasar pembangunan ekonomi. Itu yang pertama, dasar ekonomi baru ataupun DEB, dasar pembangunan nasional ataupun DPN untuk pemakmuran rakyat dengan ekonomi. Selain itu, tumpuan juga kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Jadi pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah ini dijalankan melalui rancangan pembangunan tanah yang menambah pendapatan rakyat serta membasmi kemiskinan. Jadi tanah baru telah dibuka. Jadi ini kita boleh lihat peranan feodal dengan feodcraft. Feodal dengan feodcraft. Feodal membuka tanah baru, feodcraft memelihara tanah yang terdiam. Ini kita boleh lihat dari segi peranan feodal. Lagi satu, feodcraft. Lepas tu kita tengok ini ya. Memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan
memperkenalkan zon pendastrian bebas seperti Bayar Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang. Jadi untuk pendastrian dengan perdagangan, zon pendastrian bebas seperti Bayar Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang telah dimajukan. Okey, lagi satu adalah ini penjarahan penduduk yang beramai-ramai luar ke bandar. Okey, penjarahan penduduk dari luar bandar ke bandar disebabkan oleh apa? Peluang pekerjaan. Okey, yang terbuka luas kepada semua kaum. Jadi ini mempercepatkan proses integrasi. Jadi pada masa itu ramai penduduk luar bandar telah pergi ke bandar untuk bekerja sebab ada peluang pekerjaan di situ. Okey, jadi bila mereka ke bandar, mereka telah bercampur gaul. Dan ini mempercepatkan proses integrasi. Okey, selain itu kita juga ada mengintegrasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah, termasuk Sabah dengan Sarawak. Jadi disebabkan adanya pembangunan ekonomi wilayah, di mana wilayah yang tak berapa maju akan dimajukan, supaya sama dengan wilayah lain. Jadi pembangunan ekonomi wilayah ini telah membuka peluang kepada semua kaum bersaing secara adil. Maksudnya peluang yang ada pada wilayah yang maju juga akan ada pada wilayah yang sedang dibangunkan. Jadi penduduk sama-sama menikmati hasil dia nanti. Ini adalah dari segi ekonomi. Sekarang kita lihat dari segi sosial. Dari segi sosial. Kalau kita lihat dari segi sosial, anda lihat sini ya. Dari segi sosial, kita ada dasar pendidikan kebangsaan. Ini anda sudah belajar semasa anda di Form 4. Kita ada dasar pendidikan kebangsaan, Akta Pendidikan 1996. Tujuan dia adalah untuk mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Jadi pada masa itu, pelbagai jawatan kuasa mengkaji pendidikan telah diadakan. Tujuan dia adalah untuk mengukuhkan sistem pendidikan untuk mencapai rakyat yang cintakan negara serta bersatu padu. Jadi pada masa itu kita ada laporan Rahmat Talib, laporan jawatan kuasa kabinet serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi ini semua dibentuk untuk apa? Mengukuhkan sistem pendidikan supaya dapat melahirkan rakyat yang patriotik dan cinta kepada negara. Selain itu, memperkasakan bahasa Melayu. Memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui Akta Bahasa Kebangsaan. Jadi pada masa itu, UKM telah ditubuhkan dan menjadi pusat ilmu di peranan DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, memperluaskan penggunaan bahasa kebangsaan. Kalau anda lihat buku sejarah anda, buku teks anda yang lain, ia diterbitkan oleh DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana buku-buku tersebut menggunakan bahasa kebangsaan. Macam buku sejarah anda, dia guna bahasa Melayu, itu bahasa kebangsaan. Mengapa? Supaya para pelajar boleh tahu bahasa tersebut dan boleh bergaul antara satu sama lain. Lagi satu hal ini, mengamalkan satu kebudayaan kebangsaan untuk membentuk satu identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Lagi, menggalakkan pelibatan sukan dalam sukan sebagai medium untuk mewujudkan semangat kekitaan. Jadi sukan juga dijadikan sebagai satu cara untuk mewujudkan perpaduan, di mana dalam sukan khasnya permainan yang berpasukan seperti bola sepak, bola keranjang, bola jaring, hoki. Jadi dalam persatuan badminton contohnya. Jadi dalam sukan ini, pelbagai kaum akan terlibatlah, contohnya macam bola sepak di negara kita ada orang Cina, orang Cina, orang Cina julaki orang Cina. Lepas tu kita ada pemain Melayu,
Okey, pemain kacukan. Jadi pemain lagi satu pemain naturalisasi, maksudnya pemain asing yang telah menjadi rakyat Malaysia. Jadi kita ada pelbagai kaum. Okey, kita ada pemain yang daripada pelbagai kaum. Okey, lagi satu adalah ini memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat kepada negara. Okey, jadi tadi saya kata rukun negara ini adalah ideologi dan fahaman ataupun pegangan rakyat. Jadi kita tengok rumusan dia. Okay, pelbagai usaha telah dilakukan untuk mematapkan hubungan rakyat di negara kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian demi kestabilan politik, pembangunan dan kesejahteraan negara. Okay, ini anda boleh rumuskan sebagai ini adalah kesimpulan lah. Okay, kesimpulan ataupun anda boleh letak ini sebagai iktibar. Okay, sebab dalam keadaan dalam exam anda ada iktibar. Okay, anda ada sekejap saya besarkan sikit. Okay, anda ada soalan tentang iktibar. Jadi anda boleh guna point ini boleh guna point ini dan jawapan anda. Okay, ataupun mungkin anda boleh jadikan ini sebagai inference. Bila anda tulis essay, kadang-kadang anda kena tulis kesimpulan. Okay, dan kesimpulan ini dipanggil sebagai inference. Okay, inference anda boleh tulis ini juga sebagai inference. Biasanya inference ini anda boleh tulis dalam soalan kebat lah, soalan kebat. Okay, soalan kebat. Jadi itu sahaja untuk hari ini buku teks. Okay, sebelum kita tamat, kita tengok latihan dahulu. Okay, dan anda tolong jawab latihan yang diberikan. Okay, anda tengok latihan di sini. Okay, soalan pertama. Saya besarkan sedikit. Okay, soalan pertama. Oh, terlampau besar. Okay, soalan pertama. Dasar pendidikan British menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernacular. Apakah kesan kemunculan pendidikan vernacular? Okey. Apa jawapan dia? A. Meningkatkan jurang ekonomi. B. Memupuk perpaduan kaum. C. Meningkatkan integrasi nasional. D. Menunjukkan perbezaan pemikiran. Okey. Kita ada jawapan daripada Tang Kok Guan. Tang Kok Guan kata B. Memupuk perpaduan kaum. Okey, tak berapa tepat sangat. Jawapan bukan B. Okey, keyword di sini adalah ini pendidikan vernacular. Ini keyword dia. Apa kesan dia? Jawapan bukan B Okey, kalau anda tak pasti, anda lupa, kita tengok balik Okey, pendidikan. Okey, anda tengok muka surat 141 Okey, anda tengok ini. Okey, ini yang saya besarkan sedikit Okey, pendidikan. Okey, apa kesan dia? B salah tau. Dia menunjukkan apa? D. Ya, betul. Tang Kok Guan dia ubah ke D. Okey, Ngu Jin Sheng pun kata D juga. Ya, betul. Itu perbezaan pemikiran. Okey, ini. Okey, perbezaan pemikiran. Okey, Majlis Perundingan Negara. Okey, apakah tujuan majlis tersebut? Majlis Perundingan Negara. Apa tujuan dia? Tadi kan kita dah belajar beberapa kan? Okey. Kita telah belajar, kita tengok buku teks kita telah belajar apa yang ditubuhkan, Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan, Majlis Perundingan Negara ditubuhkan, Majlis Muhibah Negara ditubuhkan. Okey, dari 3 majlis ini ditubuhkan. Okay, Jabatan Perpaduan Negara mendraft ideologi rukun negara, Majlis Perundangan Negara memperkenalkan garis panduan kerjasama antara kaum, negeri, wilayah. Majlis Muhibah Negara menggalakkan perasaan muhibah antara penduduk rakyat yang berbilang kaum. Okey, jadi ini apa jawapan ini? Okay, garis panduan Majlis ini juga bertujuan untuk membuat dan jadi kebanggaan dalam kalangan rakyat. Okey, jadi apa jawapan dia?
Ya, tanggungan membentuk identiti kebangsaan. Okey, bagus tanggungan. Ya, jawapannya adalah B. Okey, B ya. Ini. Okey, garis panduan dengan identiti kebangsaan. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Antara berikut, manakah langkah kerajaan memperkasakan perpaduan kaum dan integrasi nasional dalam ekonomi? Okey. Saya highlight di sini ya keyword dia. Okey, langkah kerajaan memperkasakan perpaduan kaum dan integrasi nasional, memperkasakan dari segi ekonomi. 1. Membuka bandar baru. 2. Menghapuskan miskin bandar. 3. Membangunkan kawasan luar bandar. 4. Menggalakkan perhijrahan penduduk ke bandar. Okey, apa jawapan dia? Okey, tanggungan C. Tanggungan hanya aktif. Okey, C. Okey, pelajar lain, adakah anda setuju dengan jawapan tanggungan C? Ya, Wu Jinshen pun kata C juga. Okey, bagus. Okey, Wu Jinshen pun kata C juga. Okey, jadi betul lah. C. Okey, 3 dengan 4. Membangunkan kawasan luar bandar. Okey, contohnya feudal, velcra. Okey, tadi kan saya terangkan di sini. Okey, dari segi ekonomi ya, di sini, di sini. Okey ya. Feudal, velcra. Okey, ekonomi ya. Feudal, velcra, rancangan 5 tahun, dasar pembangunan ekonomi. Okey. Pembangunan tanah, feudal, velcra. Okey, memajukan perindustrian. Okey. Menjugasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah Sabah dan Sarawak, membuka peluang kepada semua kaum. Okey, betul. Jadi jawapan dia adalah 3 dengan 4. Okey, bagus pelajar. Jadi itu saja kelas pada pagi ini.